sempat orang kata dia tukar alam dalam, orang kata kita dah sedang fokus kepada kakak yang sedang dirasuk, tetapi sempat kita bergaduh dengan abang tentang pasal tanah, tentang harta pusaka. Jadi alam itu bertukar menjadikan apa yang aku buat sebenarnya. Begitulah. Yang baba kat kubur macam mana? Yang baba kat kubur dengan Hasno juga. Sebab kita nak maintain dalam karakter dan dia pun dalam karakter, tapi dipesan supaya jangan tidur. Tapi dalam tidur kita menahan mata supaya tak tidur, tetapi kat depan mata dia dirasuk oleh Wak Ipin. Jadi sedangkan the making tu sendiri kena pecah-pecah kan. Bila dia making dalam keadaan yang pecah-pecah, kita terpaksa bayangkan dan memberitahu bang depan ni kita kena bayangkan. Dia pun pesan saya, dan itu yang buatkan kita orang kata berganding bahu lah bersama sampai pun saya rasa jam 5:30 pagi ada kot. Sebab scene malam kan, jadi nak mula tu lepas maghrib kita nak set up apa tu semua, maunya tak sampai 5:30 pagi. Jadi dengan keadaan ngantuknya memang kena menahan daripada terlelap lah. Betul-betul kena menahan. Itu salah satunya lah. Itu yang bila tengok balik, bila saya tengok Bang Hasni pun, kita pun gelak antara satu sama lain. Benda tu menjadikan satu realisme, sedangkan itu ada lakonan semata-mata saja. Ada pengalaman yang macam aneh-aneh ke apa? Tak ada lah, Alhamdulillah. Tak ada yang orang kata kena rasuk betul-betul, kecuali yang pengarah lah kan, mungkin tak dengar, jadi dia punya energi kuasa lain tu hanya dia yang tahu. Tapi sepanjang pengembaraan tak adalah perkara aneh-aneh. Cedera tak adalah seperti yang filem sebelum ni. Jadi filem Seram ni first time ataupun sebelum ni pernah? Dulu pernah, satu ketika dulu pernah. Tapi saya rasa masa kata bujang saya lupa. Filem tu filem Histeria. Filem Histeria Tayangan Unggul sangat lama. Ini boleh dikatakan Tapi as a leading di semuanya saya nak katakan saya leading dalam cerita ni, saya rasa semua leading lah sebenarnya kan, walaupun dimaklumkan dengan Kak Raja kan teraju utama, tapi bagi saya mereka semuanya adalah teraju utama, bukan saya lah. Sebab saya pun bersama-sama mendukung untuk drivekan cerita ni. Bila Kak Raja cakap tadi dia mengharapkan tuah Datuk untuk serpihan kilau ni. Saya pun mengharapkan tuah juga, tapi daripada Allah lah kan. Dari mana Kak Raja mengharapkan tuah, saya pun apapun berserah dan redha atas izinnya sekiranya filem ini mendapat sambutan yang baik kan. Saya tidak tahu sebab kalau ia meletup aja kan. Tapi kalau ia kata dapatkan satu figura, alhamdulillah lah. Bila dia cakap macam tu, macam tak ada. Datuk. Saya tidak ada rasa tekanan sebab macam mana pun saya pijak di dunia nyata, saya cuma seorang pelakon, dalam istilah pun pekerja buruh. Bagi saya itu orang kata, sebab kita freelance, kita sedia maklum, dan itu adalah fakta yang tidak boleh lari dalam kamus. Jadi bagi saya tak adalah rasa tertekan, tapi saya insya-Allah saya akan juga turut membantu untuk mempromosikan filem Jurang Kepunahan Almari. Ada beberapa adegan yang melibatkan berpelukan kan dengan Sofia sendiri. Jadi macam mana Datuk menerima? Dia ada cara dia lah. Bila kita ada pelukan tu kan, tapi sebenarnya nampak dia berpeluk, tapi dia ada gap. Itu kita kena tanya pada director of photography. Nampak macam ada bersentuhan je tadi. Nampak memang ada, tapi kita tahulah. Sofia mengaku tadi. Sofia mengaku tadi. Sentuh memang ada rasa sentuh kan, tetapi kita nak lari macam mana pun daripada realisme. Ada cara-cara teknik, saya rasa semua orang pun tahu, even
belia zaman sekarang pun tahu macam mana nak edit sesuatu yang daripada tak ada diadakan. Tetapi itu adalah bagi saya asalkan tidak menimbulkan niat yang lain. Tetapi kalau itu yang dimaklumkan, itu kata dari punya badan lah. Tapi bagi saya sendiri, pelukan itu adalah satu peluk yang angle di mana scene itu memerlukan. Kalau scene itu tidak memerlukan, dia tidak ada orang kata tu dalam kurungan adakah suami isteri. Tapi kita tahulah di mana batasan kita kan. Kalau tak, LPR tak lepas. Itu dia. Sebab agak banyak juga scene yang perlukan. Tak adalah banyak sangat bagi saya, sebab kalau kita nyatakan banyak sangat, nanti dilabelkan banyak sangat berpelukan pula kan. Tapi saya rasa dia bukan berpelukan, bagi saya sentuh bahu, angkat pimpin kan. Jadi dia boleh katakan very minimal. Dia tak maksimum macam dulu yang pernah saya buat dululah. Dulu lagi over. Histeria tu pun Okey, Datuk. Digandingkan dengan pendatang baru, untuk Datuk sendiri, adakah dia satu pengarah yang lebih muda ataupun sukar berbanding berlakon dengan? Alhamdulillah tak ada sukar lah untuk Sophie Koshka. Saya tengok dia sudi nak menimba ilmu dan sudi nak belajar. Kenapa saya berkata itu? Sebab dia sekejap-sekejap dia suka bertanya. Jadi bila seorang pelakon yang suka bertanya, maknanya dia nak belajar dengan penuh yakin. Itu yang saya nampak. Datuk, komen sikit 90 juta Kilau. Saya bukan penerbit, tapi Sebagai pelakon mungkin ada berita gembira ke. Saya rasa semua orang akan sujud syukur kot kan. Kita sujud syukur kan, sebab pertama dalam sejarah mencecah sampai 90 juta. Dan saya rasa mesti ada 90 lebih point something lagi, sebab ada lagi seminggu lagi ditayangkan. Datuk, tak mustahil boleh cecah 100 juta. Saya tengok macam saya mendoakan Road to 100, sebab Indonesia pun belum tayang lagi kan. Dan kita pun tak tahu jual belinya Netflix macam mana. Tapi secara gross kutipan daripada panggung tu dah memang cecah 90. Dan possibility berkemungkinan saya mendoakan Road to 100 lah, insya-Allah, sebab dah alang-alang Laut Perkasam tu ambillah nombor ganjil. Datuk, mesti bila dah angka tu orang akan tanya pasal nilai satu orang pelakon tu kan. Mas kahwin Bayaran tinggi mas lah. kahwin tu makin Saya sentiasa mahal. senang. Tapi mahal tu bukanlah mahalnya apa, tetapi mahal itu adalah komitmen kita kan kepada mana yang saya kenal sama bos ni. Kita dah kerja lama, kita ada value added. Jadi bila kita ada value added ni, kita tahu kepakaran kita kat mana kan. Jadi kita bekerja keras siang dan malam. Jadi mahal itu bukanlah bagi saya satu stigma, tetapi adakah kita dihargai. So maksudnya Datuk tak mustahil akan meningkat selepas ini. Itu saya berserah kalau saya meningkat, sebab benda ni berlandaskan segi tawaran kan, sebab saya seorang pelakon. Jadi tergantung juga kepada penerbit kalau nak menawar saya. Tapi saya cuma fokus dalam syarikat travel umrah saya kan. Kalau tak terima tawaran, saya masih dalam istiqamah untuk meneruskan mengelola umrah kan. Jadi kalau ada lagi ya. Kalau tak ada, alhamdulillah juga. Ke Datuk akan lebih selektif pula lepas tu? Saya bubu kenal saya kot. Saya sangat selektif kalau segi jalan cerita, pengarah kan. Saya tak nak sebut-sebut filem-filem yang pernah keluar. Kalau takkanlah menjadi satu orang kata viral atau menjadi perbualan. Sebab zaman sekarang ni zaman flashback. Bila zaman flashback ni, saya amat-amat takut
dan kita, yelah saya sedar di mana kita asal kan. Bila flashback itu, tak apalah, yang lepas tu lepas, kita tengok mara ke depan dengan secara positif. Dan yelah begitulah. Datuk, lepas ni Air Force lagi kan, mungkin kalau kita cakap 2022 tahun Adi Putra, macam Saya comeback kami lah, tertolong. Bagi saya tahun ni bukan untuk saya, tapi adalah untuk keluarga saya dan anak-anak saya, untuk isteri saya terutama dan juga ibu saya yang banyak berdoa dari awal lagi bidang saya. Maknanya tahun ini adalah tahun mereka, bukan tahun saya. Tapi benar tak Datuk expect yang tahun ni akan jadi sebesar ini ke Datuk? Fenomena. Itu yang saya katakan tadi, Allah atur tu sangat molek lah kan, sebab impossible, benda yang sangat mustahil penerbit nak meletakkan saya pada tarikh ini sekian tayang, filem ini sekian tayang, sebab kita akan proses wajib tayang. Tapi bila diusulkan, saya pun tengok bila saya dimaklumkan, saya pun agak terkedu dan tak tahu, saya jam seketika sebab one after another daripada bulan 7 bawa awal Ogos sehingga hujung Ogos. Jadi ia sangat sempit bagi saya. Dia tak ada udara untuk saya nak rebreather kan, untuk mengasingkan supaya setiap 3 filem ini dapat mempromosikan secara adilnya yang saya boleh lakukan. Sebab people macam akan stick, macam akan panggil Datuk Mak Kilau. So benda tu dah macam melekatnya Datuk lah. Itulah dia. Saya terima saja. Kan, saya terima saja sebab saya ni bukan apa, saya ni hak milik masyarakat. Jadi saya tidak boleh menolak, tapi dengan ucapan dan juga doa saya kepada mereka, mana yang memberikan segala pujian, doa saya khusus kepada mereka lah, agar segala urusan mereka tu dipermudahkan. Datuk, penerbit filem cakap memang akan ada yang Mak Kilau 2. So Datuk sudah menerima tawaran daripada pihak atau booking awal ke? So far belum lagi lah, belum dimaklumkan saja. Ada apa tu, kenyataan dah dibuat untuk Mak Kilau 2, tapi berhubung saya belum lagi. Kalau ada, Datuk terima ataupun macam mana? Kalau ada, saya kena tengok dulu naskahnya macam mana dan Syamsul-nya macam mana. Oh, maksudnya Datuk kena tengok Syamsul. Kalau bukan Syamsul yang mengarah? Kalau bukan Syamsul yang mengarah, saya nak tahu siapa yang mengarahnya. Sebab bagi saya ini adalah jalin kerjasama, sebab saya dah serasi dengan Syamsul daripada KL Gangster. Genre aksi saya dah tahu dah saya dengan siapa. Jadi kalau pengarah lain, saya kena tapis dulu kan. Kalau pengarah lain pertimbangkanlah maknanya wajah dipertimbangkan kan, sebab Syamsul 100% wajib lah. kalau Syamsul insya-Allah 100% kan. Kita melihat juga kepada keadaan, sebab faktor umur kan, umur dah berapa dah kan. Tapi kalau dibayar tapi kita kena hampir save. sejut sama dengan kutipan. Bagi saya, walaupun dia ingin memahar saya 1 juta ringgit RM kan, tetapi kalau kita tidak mampu segi kesihatan pun sukar juga kan. Jadi kita nak kena maksud saya keadaan tu adalah sihat walafiat kan, sebab dia ambil proses yang amat panjang. Sebab kita tahu genre epic ni adalah genre aksi, ada libatkan aksi. Jadi kena ambil berat juga, sebab hari ni tak sampai. Sebab kita pun tak tahu esok mendung ke, cerah ke. Mungkin kenyataan dibuat tahun ni, mungkin pembikinannya 5 tahun lagi. mungkin tahun depan ke apa kan. Tetapi seperti sama juga, Syamsul maklumkan akan buat KL 3 pada tahun ini. Jadi nak kena tengok juga
lutut saya masih okey lagi ke tak. Oh, Datuk ambil kira juga faktor-faktor itu kan? Kena. Tapi hari tu Datuk kita ada- nak pakai lama. Tapi Datuk hari tu masa yang mak kilau tu, yang mak kilau tu ada efek apa-apa Datuk? Dari segi lutut. Alhamdulillah taklah. Bagi saya sebab setiap tu kita ada persiapan kita pakai kita punya on guard macam mana. Jadi luka-luka tu biasa. Dalam aksi cedera tu pasti ada kan. Tapi kita kena ambil safety precaution. Bila ada safety precaution walau macam mana pun tetap ada kan. Tapi sebelum kita nak mula tu safety precaution telah dibuat. At least dapat orang kata minimum risk. Datuk, drama ada tak? Drama tak ada. Tak nak. Banyak playback. Tak nak macam mana? Dan bukan saya tak nak, tapi PKP tu nak syuting macam mana? Yang terbaru tak? Yang saya dapat last apa yang saya boleh ingat adalah Aku Yang Kau Gelar Isteri. Kan? Daripada TV3 yang disiarkan horror juga kan. Jadi waktu tu time PKP. Jadi kita pun terbantu-bantu juga. Sebab kejap lockdown, kejap buka, kejap lockdown, kejap buka kan. Jadi itulah. Memang dah lama tak keluar TV kan. Dah harga TV pun kena naik lagi nak dapatkan Datuk Aziz Syakrak. Haruslah. So get ready So kalau orang label Datuk sekarang adalah pelakon yang mungkin paling mahal. Yeah. Saya bukan apa, saya nak menumpang juga supaya mereka kawan-kawan, sahabat-sahabat handai kan juga ada nilai. Kan bukan saya seorang saja. Kita tahu seniman kita macam mana, seniwati kita macam mana, rakan-rakan kru macam mana. Jadi mengapa tidak kalau maharnya ditingkatkan. Tapi kalau lepas ni kalau orang akan cakap Datuk Aziz Putra dia ada demand sekarang. So you okay ke tak? Pernah dulu saya rasa ada kontroversi yang saya sendiri seorang yang demand. Jadi bila bagi saya secara peribadi demand tu penting sebab kalau kita tak ada demand kita tidak ada arah tuju. Demand itu sebenarnya adalah kita dah tahu apa yang kita mahukan. Tapi kalau kita masih lagi nak tarik tali tidak ada satu demand yang firm, yang kukuh, berarti kita masih lagi terkapar-kapar di atas lautan. Jadi takut lah. So you dekat never kena no dia goreng go. Macam tu. Terus fix. Bagi saya bukan fix lah, bagi saya dia zaman dulu bolehlah kita nego, tapi zaman sekarang kita tahu terhadnya macam mana, straight to the point. Bila kita straight to the point sebegini lebih mudah. So maknanya bila you letak harga take it or leave it lah for them. Bergantung kan. Tapi kita tengok juga kemampuan tu macam mana kan. Sebab sama juga dengan yang bekerja di luar, bukan saja dalam bina kita, mereka juga meletakkan mahal juga. Sekarang juga sudah meletakkan satu benchmark di mana RU Undang dah diluluskan gaji minima RM1,200 untuk di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi itu pun dah satu benchmark. Jadi kalau saya tanya secara peribadi, kalau saya letak demand memang wajarlah. Sebab di luar sana pun dah letak benchmark untuk secure. Okay lah. Okey Datuk, thank you Datuk. This is how we do this. In one way, I'm yours. In one way, we're strangers. But I